Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Mas'ad, 282343 bersama sahabat saya. Saya Muhammad Isham bin Zakaria, 282301. Kami merupakan pelajar daripada UUM. Jadi hari ini kami berada di bahagian pendidikan masyarakat Ibu Pejabat SPRM Putrajaya, yang mana terletak di Presiden 7 Putrajaya. Bagi melengkapkan tugasan SCCT 1033 pengantar teknologi media, kami berdua ni dihendaki untuk menghuraikan peranan sebuah organisasi, dan organisasi pilihan kami adalah merupakan entiti tunggal Badan Penguatkuasaan Rasuah di Malaysia, iaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Okey, dalam tinjauan ini kami akan mengupas juga bagaimana pihak SPRM, iaitu bahagian media dia, membantu menjalankan peranan untuk mencegah rasuah melalui media masa SPRM. Okey, di dalam temu bual ini juga pihak kami akan mendapatkan penjelasan secara ringkas mengenai jenayah rasuah berdasarkan undang-undang di negara serta langkah-langkah pencegahan jenayah ini. Video ini akan memaparkan tentang sinopsis, latar belakang subjek yang ditemu bual, latar belakang organisasi, skrip temu bual, dan peranan media dalam organisasi. Sinopsis. Di dalam video ini akan memaparkan berkenaan dengan peranan media di dalam memerangi rasuah. Tidak kira sama ada secara tradisional atau moden, namun dikatakan peranan media ni cukup penting pada era digital ini. Okey, namun adakah mesej melalui media yang disampaikan itu diterima oleh semua masyarakat di negara ini? Sama ada melalui media elektronik, media cetak seperti radio, televisyen, surat khabar, serta media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube serta blog. Dan apakah lain-lain pendekatan yang biasa digunakan oleh SPRM di dalam merasai denyut nadi rakyat di negara ini di dalam membantras gejala rasuah? Maka video ini akan mengupas, membongkar serta memperincikan berkenaan dengan sejarah penubuhan entiti pencegahan rasuah, fungsi serta peranan dan strategi bagaimana pihak SPRM menggunakan di dalam memerangi rasuah ini. Selain itu, kami akan mengupas berkenaan definisi rasuah, kesalahan-kesalahan rasuah berdasarkan Akta SPRM 2009, dan yang paling penting, bagaimana media membantu di dalam pihak SPRM dalam memerangi gejala rasuah serta cara melaporkan rasuah dan tips bagaimana mencegah rasuah dan kejayaan yang diperoleh oleh pihak SPRM setakat ini. Latar belakang subjek temu bual. Nama diberi Samsul bin Salib. Saya berasal daripada Segamat, Johor, dan telah pun berkhidmat dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia lebih kurang 17 tahun, di mana kerjaya awal saya sebelum saya menyertai SPRM ini adalah sebagai pegawai eksekutif penaksiran di Lembaga Hasil Dalam Negeri, dan kemudian saya diterima masuk di SPRM dan saya telah ditempatkan di selepas saya tamat kursus asas di Pusat Latihan Polis Kuala Kubu Baru, saya telah pun dihantar bertugas ke Badan Pencegahan Rasuah Sarawak, dan saya terlibat dalam siasatan kes-kes di sana. Dan kemudian pada 2019
dan kemudian pada 2009 saya telah ditukarkan ke bahagian pendidikan masyarakat di Ibu Pejabat, dan kemudian di beberapa tempat termasuklah di bahagian komunikasi strategik, dan sekarang kembali semula di bahagian pendidikan masyarakat dengan memegang jawatan yang sama. Latar belakang organisasi. Pada awal pasca kemerdekaan sebenarnya tiada satu pun unit ataupun bahagian khusus berkaitan dengan pencegahan rasuah. Jadi kerajaan pada masa itu telah membuat satu kajian, dan hasil kajian berkenaan, hasil tinjauan berkenaan telah pun diwujudkan 2 unit di bawah agensi berkaitan, iaitu yang pertamanya adalah unit yang menjalankan aktiviti pencegahan rasuah dan pendidikan rasuah dan sebagainya yang diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri, dan satu unit lagi adalah berkaitan dengan penguasaan kes-kes rasuah yang berlaku pada masa itu yang disiasat oleh pihak PDRM, polis. Serpihan daripada PDRM itu akhirnya kerajaan telah bersetuju untuk mewujudkan satu agensi yang dinamakan Badan Pencegahan Rasuah yang telah ditubuhkan pada 1 Oktober 1967. Okay, dan kemudian melalui fasa-fasa bertukarnya nama-nama Badan Pencegahan Rasuah kepada Biro Siasatan Negara, dan kemudian kembali semula kepada Badan Pencegahan Rasuah, dan akhirnya pada 1 hari bulan 1 tahun 2009 SPRM ataupun Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dijenamakan semula daripada nama agensi tadi, membawa keseluruhannya sehingga ke tahun 2023 ini kita di SPRM ini menjangkau kepada angka ke-56 tahun penubuhannya. SPRM dalam menjalankan tugasnya dia berlandaskan kepada Seksyen 7 Akta SPRM 2009. Dalam akta ini ataupun di dalam seksyen ini, di bawah seksyen ini sebenarnya terdapat 4 fungsi utama dalam SPRM menjalankan tugas. Yang pertamanya adalah menerima maklumat dan juga aduan daripada pemberi maklumat dan juga pemberi aduan. Yang keduanya adalah menjalankan siasatan ke atas aduan-aduan yang ada unsur-unsur rasuah. Yang ketiganya adalah menjalankan pemeriksaan dan juga memberikan khidmat nasihat kepada agensi-agensi yang meminta pandangan ataupun yang meminta khidmat nasihat berkaitan dengan berhubung dengan kawalan dalaman untuk menutup ruang dan peluang rasuah. Dan yang keempat adalah mendidik serta mendapatkan sokongan orang ramai terhadap usaha-usaha mencegah rasuah. Moto SPRM adalah amanah, tegas, adil. Sementara visinya adalah menjadikan masyarakat Malaysia bebas rasuah dan untuk menjadikan SPRM itu sebuah agensi anti rasuah yang bertaraf dunia. Terdapat 3 strategi ataupun pendekatan yang digunakan oleh SPRM dalam memerangi rasuah. Pertamanya adalah strategi penguatkuasaan, iaitu di mana SPRM menjalankan penguatkuasaan dari segi menjalankan siasatan kes-kes rasuah sehingga lengkap kertas siasatan dan kemudian dimajukan kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan seterusnya. Keduanya adalah strategi pencegahan di mana SPRM menjalankan fungsinya untuk memberi khidmat nasihat dan juga untuk kata orang itu memberi perundingan berkaitan memperbaiki ataupun memperbetulkan, menambah baik sistem dan prosedur untuk menutup ruang peluang rasuah. Dan yang ketiganya mengadakan program-program dan juga membuat hebahan berkaitan dengan mesej anti rasuah
kepada umum supaya pihak yang menerima mesej berkenaan akan terus menyokong usaha-usaha yang berkaitan dengan anti rasuah ini. Rasuah ini sebenarnya adalah satu perbuatan untuk memberi suapan kepada pihak yang berkepentingan supaya pihak berkenaan menjalankan sesuatu tugas yang berkaitan dengan tugas rasmi. Bentuk-bentuk suapan yang diberi adalah mungkin dalam bentuk wang, dalam bentuk perkhidmatan, dalam bentuk undi, komisen, jawatan dan sebagainya yang diberikan oleh si pemberi dengan niat jahat ataupun mensria supaya dapat melakukan sesuatu yang dia ada kepentingan. Terdapat 4 sebenarnya kesalahan utama rasuah di bawah Akta SPRM 2009. Mudah untuk kita kenali tentang kesalahan-kesalahan ini semudah A, B, C, D. Maksud saya, A itu adalah perbuatan ambil ataupun terima rasuah. Yang keduanya adalah perbuatan beri rasuah. Ketiganya adalah C, claim, iaitu mengemukakan tuntutan palsu bagi tujuan untuk memperdayakan prinsipal, dan yang keempatnya adalah berkaitan dengan kedudukan ataupun menggunakan kedudukan dia untuk mendapatkan suapan. Peranan media dalam organisasi. Baik, media sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dalam menyebar luas mesej anti rasuah. Sama ada media dalam bentuk klasik ataupun media dalam bentuk konvensional, semuanya memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Jika kita lihat dari segi tinjauan umum kepada masyarakat, mereka mendapat mesej anti rasuah melalui tentunya TV, radio dan juga surat khabar. Tapi tidak dilupakan juga mesej anti rasuah sekarang ini lebih digemari dengan menggunakan pendekatan media sosial. Sama ada media sosial dalam bentuk Facebook, Twitter ataupun mungkin aplikasi trend terkini seperti TikTok dan sebagainya. YouTube dan juga blog juga memainkan peranan yang sangat penting. Saya mengambil contoh pendekatan melalui televisyen. Tentunya apa yang kita perhatikan sehari-hari, banyak mesej anti rasuah yang menggunakan kaedah penyampaian secara terus, iaitu tentunya melalui berita di TV dan sebagainya. Dan kemudian selain daripada berita, kita juga mengambil pendekatan dengan menganjurkan program-program seperti penerbitan Public Service Announcement ataupun PSA, ataupun dalam bahasa Melayunya pesanan khidmat masyarakat, di mana konten-konten tentang mesej anti rasuah dijadikan dalam bentuk video pendek untuk disampaikan kepada penonton supaya mesej itu dirasai untuk penonton berkenaan terus membenci rasuah. Selain daripada itu, ianya juga mungkin dalam bentuk-bentuk yang terbitan seperti dokumentari dan juga drama-drama yang memaparkan ataupun memasukkan mesej-mesej berkenaan supaya penggemar-penggemar dokumentari dan drama ini dapat mesej berkenaan. Begitu juga di radio, selain daripada berita-berita yang dikeluarkan oleh pihak radio, kita juga menerbitkan seperti rancangan-rancangan temu bual dengan kerjasama pihak radio berkenaan, sama ada swasta ataupun kerajaan, termasuklah dengan menerbitkan kata orang itu drama pendek di radio dan juga iklan-iklan public service announcement di radio. Melalui media sosial, SPRM giat menggunakan platform YouTube. SPRM sendiri mempunyai jenama-jenama penerbitan yang tersendiri. Contohnya SPRM Fokus, di mana kita
telah pun menerbitkan mengenai modus operandi sebenar tentang sesuatu kes rasuah, di mana kes berkenaan adalah dihasilkan daripada temu bual dan juga hasil daripada fakta kes yang dinyatakan di dalam sesebuah kertas siasatan itu, kita terjemahkan dalam bentuk video dan kita hasilkan dengan kata orang itu memberi fokus kepada knowledge bagaimana sesuatu kes rasuah itu berjaya dilaksanakan dan seterusnya kesan kepada pemberi rasuah berkenaan dan mereka-mereka yang terlibat secara langsung ke atas kesalahan rasuah itu tadi. Jadi semuanya itu kita kongsikan di platform YouTube untuk tontonan ramai, dan juga apa saja mesej tentang anti rasuah dan juga pengumuman-pengumuman penting, kita turut menggunakan platform Facebook, Twitter supaya penggemar-penggemar Facebook dan juga Twitter dapat mesej yang tepat dan terus daripada laman sosial rasmi SPRM. Sebenarnya secara efektifnya SPRM selesa dengan pendekatan media secara klasik, iaitu penggunaan TV, radio dan juga surat khabar. Namun tidak ketinggalan juga ataupun tidak kita katanya tetap juga kita menggunakan antara media-media yang popular masa kini seperti media sosial menjadi juga pilihan kepada SPRM untuk menyebar luas mesej anti rasuah. Oh ya, saya lupa satu, di mana SPRM sebenarnya merasakan penubuhan radio streaming SPRM juga merupakan salah satu cabang untuk kita menyebar luas mesej anti rasuah. Tentunya MACC FM, My Anti Corruption Channel ini ditubuhkan ataupun diwujudkan khusus untuk menyampaikan mesej-mesej anti rasuah dan kata orang itu menjadikan salah satu alternatif ataupun saluran alternatif untuk penyampaian mesej-mesej berkenaan kepada pihak masyarakat. Skrip temu bual dan lampiran video. Berikut adalah contoh-contoh skrip temu bual yang digunakan untuk subjek. Berikut adalah contoh-contoh video yang menjadi peranan media dalam organisasi.